Dia. Perak hari ini menyediakan bahan berita yang kesemuanya berkisar tentang sambutan Tahun Baru Cina. Untuk mengikuti apa yang berlaku di negeri berkenaan pada sambutan kali ini, kita langsung ke studio berita RTM di Ipoh bersama Nur Ain Abu Bakar. Ain. Baik, terima kasih. Sambutan Tahun Baru Cina tahun ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia amat dirasai kerana diraikan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP perlu dititikberatkan agar penularan COVID-19 dapat dikekang. Bagaimanapun, perkara itu bukan penghalang buat masyarakat Tionghoa untuk terus meraikannya. Dan bagi berkongsi suasana sambutan Tahun Baru Cina tahun ini, kita bersama wartawan Fahmi Muhammad Nur di Bilik Berita RTM Perak yang mengadakan panggilan video bersama Nazrin Chong. Terima kasih Ain. Mematuhi SOP. Kali ini kami tidak turun berkunjung menziarahi mereka yang menyambut Tahun Baru Cina secara bersemuka, tetapi saya akan merasai sambutan norma baru perayaan di rumah keluarga Nazrin Chong secara dalam talian. Kita lihat kemeriahan mereka dan bagaimana mereka meraikan dalam norma baru kali ini. Jadi Encik Nazrin, bagaimana sambutan perayaan tahun ini? Walaupun dalam suasana norma baru bagi tahun ini, sambutan perayaan Tahun Baru Cina tetap diadakan seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi tahun ini kami hanya menyambut bersama keluarga di rumah sahaja. Dan apa aktiviti yang dilakukan pada hari ini? Dengan norma baru ini, kami telah merancang awal pembelian bahan makanan untuk dimasak bagi reunion dinner pada malam ini. Pagi tadi saya berkesempatan menghantar sedikit sumbangan makanan untuk keluarga yang kurang berkemampuan bagi mereka yang meraihkan Tahun Baru Cina tahun ini. Selepas itu saya terusnya pergi membersihkan dan menghiaskan rumah bersama ahli keluarga. Selepas tengah hari, kami bersama-sama membuat persiapan untuk memasak, untuk makan malam. Makanan yang kami masak adalah makanan tradisional bagi kaum Tionghoa. Ya, dan mungkin ucapan Tahun Baru Cina daripada Encik Nazrin, silakan. Saya Nazrin Chong bin Abdullah dan keluarga di sini ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Cina di Malaysia. Jangan lupa jaga SOP Tahun Baru Cina. Marilah kita sama-sama menunjukkan sifat sayangi diri, keluarga kita dan semua di negara kita agar dapat memenangi pandemik yang serius ini. Akhir sekali, Kong Si Fa Cai. Baik, sekian saja. Kita kembali bersama Ain untuk berita selanjutnya. Setiap kali musim perayaan, ramai pihak tampil menghulurkan bantuan kepada golongan kurang bernasib baik bagi membolehkan kemeriahan itu dirasai bersama. Terbaru, Majlis Bandaraya Ipoh MBI menyampaikan bantuan bernilai RM12,000 kepada 45 penerima sekitar Bercam, Kampung Simi dan Pasir Pinji sempena sambutan Tahun Baru Cina. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, inisiatif di bawah program MBI Prihatin ini turut mendapat kerjasama Yayasan Perak, Perbadanan Menteri Besar Perak dan Kelab Lion. Bantuan berupa wang tunai dan kotak makanan. Dan ini program pertama berkaitan MBI Prihatin, sambutan Tahun Baru Cina. Ya. Jadi kita tahun ini kita kenal pasti lebih 45 penerima. Setakat ini MBI Prihatin akan kita buat masa ni, fasa pertama ni sampai 2021 lah. Tapi saya yakin perkara ini akan diteruskan. Datuk Rumaizi ditemui selepas menyampaikan sumbangan berkenaan. Dalam perkembangan sama, beliau turut menyeru semua pihak memainkan peranan masing-masing dalam menjadikan Ipoh sebagai bandaraya sejahtera di samping mewujudkan masyarakat yang prihatin. Badut, deskripsi terhadapnya pasti terbayang hidung berwarna merah, berseluar belang pelbagai warna dan sentiasa mengukir senyuman lebar hingga ke telinga. Bukan itu sahaja, kadang-kala mereka turut memintal belon menghasilkan pelbagai bentuk demi menghiburkan kanak-kanak.
Itu hakikat yang perlu dilakukan Au Yong Kin Kyu ketika menghayati watak badut di setiap acara yang memerlukan penglibatannya. Ketika kekangan pandemik ini, sudah lama kita tidak menyaksikan keletah badut. Dan apa kata kita imbau kembali peranan badut bersama wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi. Sekarang saya buat satu silam mata. Daripada angan-angan sewaktu zaman kanak-kanak, kerjaya sebagai seorang penghibur badut kini menjadi satu realiti. Itu yang dikongsikan Au Yang Kin Kyu, 49 tahun kepada saya. Minatnya itu dijadikan sumber pendapatan sampingan selama hampir 17 tahun. Beliau mengakui keseronokan menjadi seorang badut kerana dapat menghiburkan orang ramai, terutamanya kanak-kanak. That's why saya buat yang badut ada 3 jenis. Ada full white face, ada hobo macam sedih sikit punya. White face yang semua muka putih punya. Saya punya yang kira happy dengan joking dengan budak-budak punya. Boleh main gimmick funny punya. Agus, itu panggil Agus. Masuk dia make up bukan banyak, kuat, sikit-sikit saja. Dia boleh buat funny punya trick dengan budak-budak. So kita tahu macam mana handle budak-budak lah. Kerjaya yang membawa beliau mengelilingi dunia ini turut membolehkannya memiliki banyak koleksi patung badut sehingga terhasilnya sebuah galeri. This clown is like my family. He's one of the clown family. So, tapi most of it from Spanish ada, Itali ada, Hong Kong pun ada. Yang paling lama punya Hong Kong punya. Tapi artnya macam ini kelas punya. Dari Itali, Burano. Yang sana ada itu Spanish punya. Itu pun limited edition. Namun, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP nyata memberi kesan buat dirinya dan rakan-rakan kerana tiada lagi persembahan yang dapat dibuat terutama ketika sambutan Tahun Baru Cina. Biasa festival kita akan perform di shopping mall, ada rumah atau hotel untuk annual dinner. Biasa kita untuk semua festival kita pun ada performance. Kali ini PKP memang tak boleh perform lah. So semua kita duduk baik-baik, duduk rumah diam-diam sajalah. Justru beliau berharap agar pandemik ini segera berakhir bagi membolehkan persembahan badut terus dinikmati dalam setiap acara. So kita harap kita semua sihat dengan selamat. Kongsi Facai. Setiap kali kita menonton filem badut, kita seringkali dimomokkan dengan badut yang seram dan menakutkan. Tetapi ia tidak lagi di Malaysia kerana badut ini adalah penyeri dan penghibur kanak-kanak yang sentiasa memberikan yang terbaik buat penonton cilik mereka. Nyata, kerjaya badut ini bukanlah satu tugas yang mudah, terutama dalam mencari idea untuk menghasilkan yang terbaik buat penonton mereka. Jadi untuk anda yang berada di luar sana, terus patuhi SOP yang telah pun ditetapkan supaya apabila PKP ini berakhir, kita dapat kembali menyaksikan semula persembahan mereka. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Zuo Yo RTM de Ting Zong Xinian Kuai Le Gongxi Fa Cai Wan She Ruyi. Muhammad Amir Muhammad Ruzi, berita RTM. Sekian paparan berita dari Perak. Saya Nur Ain Abu Bakar mewakili seluruh warga kerja RTM Perak mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Ain. Saudara, berita wilayah berehat seketika.